Iran telah melancarkan gelombang baru tekanan ketenteraan di Teluk dan meletakkan kapal selam kecilnya dalam keadaan berjaga-jaga di Selat Hormuz. Pada hari Isnin 11 Mei 2026, krisis semakin memuncak selepas serangan drone terhadap Emiria Arab Bersatu dan pergerakan bermusuhan di ruang udara Kuwait. Kapal kargo diserang berhampiran Qatar dan pengesahan bahawa kapal selam Iran kelas Gadir mula beroperasi di rantau itu. Dalam cubaan oleh pengawal revolusi Islam yang mengawal pemerintahan diktator tentera Iran untuk mengekang pelayaran, menekan negara-negara Arab, mencabar Amerika Syarikat dan menunjukkan bahawa rejim itu masih boleh menggunakan keganasan untuk melumpuhkan seluruh pelayaran dan menyebabkan kerosakan yang sangat besar kepada ekonomi. Perinciannya ialah satu gabungan antarabangsa yang besar sedang terbentuk menentang rejim itu pada saat ini. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Tetapi sekarang anda pasti mahu pastikan anda sudah melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dalam standar credibility, Milson Alves. Perkara utama adalah terus terang. Iran telah menyerang di beberapa medan walaupun mereka mengatakan sedang mencari jalan diplomatik. Emiria Arab Bersatu menyatakan bahawa sistem pertahanan udara mereka telah memintas 2 drone yang datang dari Iran tanpa sebarang laporan mangsa. Kuwait memaklumkan bahawa mereka mengesan drone musuh di ruang udara mereka pada waktu subuh 10 Mei dan bertindak balas mengikut protokol ketenteraan mereka. Di Qatar, sebuah kapal kargo yang dalam perjalanan dari Abu Dhabi ke perairan Qatar telah terkena serangan drone, mengalami kebakaran kecil dan meneruskan perjalanan selepas api berjaya dikawal. Iran telah menghantar jawapannya kepada cadangan Amerika Syarikat melalui perantara dari Pakistan. Namun, Donald Trump menolak jawapan Iran itu sebagai sama sekali tidak boleh diterima. Sementara para diplomat Kuba mengekalkan pintu rundingan terbuka, pengawal revolusi memperkuatkan persiapan ketenteraan. Dan pada ketika itulah, kapal selam menjadi tumpuan utama krisis tersebut. Kapal selam yang dimaksudkan ialah kelas Gadi, yaitu kapal kecil yang direka untuk beroperasi di perairan cetek dengan sedikit anak kapal serta kemampuan untuk melakukan pemantauan, pemintasan dan serangan. Ia direka untuk bersembunyi, memantau, mengelirukan radar, mengancam kapal dagang dan mewujudkan risiko berterusan di laluan sempit. Inilah jenis senjata yang digunakan oleh rejim diktator Iran apabila mereka sedar bahawa mereka tidak cukup kuat untuk berhadapan secara langsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, daripada pertempuran terbuka, mereka mengandalkan kekaburan, kejutan dan tekanan psikologi terhadap kapal kargo, kapal tangki minyak dan pengiring tentera laut. Media Iran juga melaporkan bahawa kapal selam tentera sedang memantau dan memintas kapal-kapal di Selat Hormuz, manakala media khusus melaporkan kehadiran Gadi dalam keadaan berjaga-jaga tinggi. Serangan ke atas kapal kargo berhampiran Qatar adalah titik paling sensitif kerana ia menunjukkan peralihan ancaman kepada kerosakan sebenar. Korea Selatan juga mengecam serangan terhadap kapal yang dikendalikan oleh Syarikat Korea di Selat Hormuz selepas analisis di Dubai menunjukkan kerosakan ketara pada kapal tersebut. Kerajaan Korea Selatan menyatakan bahawa serangan itu tidak dapat diterima dan berjanji akan memberi maklum balas apabila pihak yang bertanggungjawab dikenal pasti. Iran menafikan tanggungjawab secara langsung, tetapi Trump menuduh Teheran melepaskan tembakan ke arah kapal tersebut dan meminta sokongan untuk melindungi laluan maritim. Pada masa yang sama, United Kingdom dan Prancis telah meningkatkan pergerakan tentera laut mereka. Kapal pemusnah British HMS Dragon telah dihantar ke rantau itu sebagai sebahagian daripada misi antarabangsa untuk melindungi kapal-kapal dagang dan menyokong keselamatan maritim. Iran membalas dengan ancaman secara langsung, mengatakan bahawa pasukan asing yang bertindak terhadap kepentingan mereka mungkin akan menghadapi tindak balas serta-merta. Kenyataan ini menunjukkan bahawa krisis telah keluar dari skop serantau dan kini menjadi pertimbangan Angkatan Laut Utama dunia. Lebih daripada 40 negara disebut terlibat dalam usaha untuk memastikan laluan selamat, sementara Teheran cuba menjadikan setiap kapal asing sebagai sasaran politik. Reaksi Amerika Syarikat mengikuti logik yang jelas. Trump cuba menghalang pengawal revolusi daripada menjadikan pelayaran awam sebagai tebusan. Projek kebebasan telah diperkenalkan sebagai satu usaha untuk mengiringi kapal-kapal dan membuka semula laluan, tetapi operasi itu telah dihentikan sementara di tengah-tengah rundingan dan tentangan serantau.
Ini membuka ruang untuk Teheran menguji jihad, melancarkan drone, mengancam kapal dan menggunakan kapal selam kecil sebagai alat tekanan. Pertimbangan Rumah Putih kini amat sukar. Jika menerima cadangan yang lemah, ia menyerahkan kemenangan politik kepada rejim Iran. Jika bertindak secara ketenteraan, ia perlu bertindak dengan tepat supaya tidak menukar teluk menjadi perang yang tidak terkawal. Amerika Syarikat mempunyai kapal induk, pesawat tempur di atas kapal, kapal selam yang lebih besar, risikan udara, satelit dan sekutu serantau. Iran mempunyai peluru berpandu, drone, bot laju dan kapal kecil yang berfungsi sebagai alat untuk melemahkan musuh. Oleh itu, serangan mengejut tidak boleh dianggap sebagai tanda penguasaan Iran. Ia menunjukkan sebuah diktator cuba mencipta kos yang tinggi untuk semua pihak, termasuk negara-negara Arab, untuk mengelak daripada meja rundingan di mana mereka tidak mahu menyerahkan perkara yang penting. Bahagian ekonomi menambah beban kepada kes ini. Reuters melaporkan bahawa harga minyak naik selepas Trump menolak respons Iran dan gangguan di Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran. Sejarah menunjukkan bahawa kapal selam kecil boleh menyebabkan kerosakan besar apabila digunakan oleh rejim tertutup dalam serangan mengejut. Contoh yang paling jelas datang dari Semenanjung Korea. Pada 26 Mac 2010, korvet Korea Selatan Cheonan telah karam berhampiran Pulau Bangyong di Laut Kuning dan 46 kelasi terkorban. Satu siasatan yang dijalankan oleh Korea Selatan bersama pakar antarabangsa mendapati bahawa kapal itu telah terkena torpedo yang dilancarkan oleh kapal selam Korea Utara. Pyongyang menafikan, tetapi kes ini menjadi simbol perang asimetri. Sebuah kapal kecil yang beroperasi secara tersembunyi berjaya mencetuskan krisis nasional, menggoncang sebuah angkatan laut moden dan mendedahkan bagaimana rejim agresif menggunakan unsur kejutan untuk mencetuskan kejutan tanpa mengisytiharkan perang secara terbuka. Persamaan dengan Iran jelas dari segi kaedah, bukan dari segi skala. Teheran tahu bahawa kapal selam Gadir mereka tidak perlu mengalahkan tentera laut Amerika Syarikat, cukup sekadar menimbulkan ketakutan, risiko dan kelewatan untuk cuba menjadikan laut sebagai medan pemerasan. Negara-negara lain juga menunjukkan bagaimana kumpulan dan rejim yang lebih kecil cuba menghalang laluan strategik untuk mendapatkan kuasa politik. Di Laut Merah, Houthi yang disokong oleh Iran telah menggunakan drone, peluru berpandu dan kapal kecil terhadap kapal dagang, memaksa Amerika Syarikat dan sekutunya untuk membentuk satu gabungan tentera laut bagi melindungi perdagangan. Banyak syarikat telah mengubah laluan mereka, kos meningkat dan satu milisia tempatan berjaya memberi kesan kepada pengangkutan global. Di Ukraina, penggunaan drone laut terhadap armada Rusia di Laut Hitam menunjukkan bagaimana senjata yang lebih kecil boleh memaksa satu kuasa yang lebih besar untuk berundur, menukar pangkalan dan melindungi pelabuhan. Sekarang langkah seterusnya melibatkan 3 bahagian. Yang pertama adalah ketenteraan, mengesan kapal selam kecil, melindungi kapal kargo, memperkuat pertahanan udara dan menghalang serangan baru terhadap kapal. Yang kedua adalah diplomatik. Tekan Iran untuk menerima syarat yang tidak membenarkan pengawal revolusi bebas menggunakan drone, peluru berpandu dan kapal selam sebagai alat tawar-menawar. Yang ketiga adalah ekonomi. Meyakinkan syarikat dan syarikat insurans bahawa laluan itu akan kembali mendapat pelindungan sebenar. Tanpa itu, perdagangan akan terus lembab dan harga minyak akan terus bertindak balas terhadap setiap ancaman. Serangan mengejut oleh Iran telah membuka fasa yang lebih berbahaya dalam krisis ini. Pengawal revolusi telah cuba menjadikan pagi 10 Mei sebagai satu demonstrasi kekuatan. Tetapi tindak balas yang sedang terbentuk adalah berbeza. Lebih banyak tentera laut tiba, lebih banyak tekanan dari Amerika Syarikat, lebih banyak pengasingan untuk Teheran dan kurang ruang untuk rejim diktator Iran berpura-pura bahawa mereka boleh menyerang perdagangan dunia tanpa membayar harganya. Saya Milson Alvis, seorang pakar hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat. Jumpa lagi dari Milson Alves.